kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat kita hadir untuk sama-sama bermudzakarah, membicarakan sesuatu tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian, keagungan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada surau Al-Hidayah ini menjemput Al-Faqir untuk sedikit berkongsi tentang buku terbaru yang sangat baru. Baru dalam seminggu, Teladani Akhlak tak sampai seminggu. Teladani Akhlak Nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ingin meneladani akhlak Nabi? Sebab itu tanda seseorang cinta kepada orang lain. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu akan taat padanya. Sebab orang yang mencintai orang lain akan taat. Kenapa harus taat? Taat itu buahnya adalah taat adalah terhasil daripada cinta. Tidak mungkin orang itu cinta kalau dia tidak kenal. Tidak mungkin dia kenal kalau tidak dengan ilmu. Dan tidak mungkin orang itu punya ilmu kalau dia tidak membaca. Kalau dia tidak hadir majlis-majlis ilmu, tidak mendengar hadis dan kupasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sebab itu majlis pada malam ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan satu untuk kita dapat ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu kita kenal. Buah daripada kenal kita cinta. Mahalnya cinta itu adalah seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Al-mar'u ala man ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan sesiapa yang dia cintai. Maka kita berusaha untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu sangat mahal sebab ia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dan cinta itu juga akan menatijahkan taat. Taat apa yang dimahukan oleh kekasihnya. Kerana itu, perlunya kita untuk bersama dalam majlis ilmu supaya kenal, dengan kenal kita cinta. Ada 3 sebab cinta. Guru kami, Syekh Usama As-Sayyid Al-Azhari, beliau mengatakan, sebab cinta itu ada 3, la rabi'ata laha, tidak ada 4 padanya. Seseorang cinta dengan seseorang yang lain mungkin kerana kacaknya orang itu, cantiknya orang itu, jamal. Kadang-kadang dia cinta bukan kerana jamal tetapi lengkapnya apa yang dimiliki oleh orang itu. Mungkin duitnya, mungkin kepandaiannya, mungkin kepakarannya, itu namanya kamal, sempurna. Kalau tadi jamal, kacak. Ada juga orang cinta dengan orang lain bukan kerana jamal. Mukanya tidak seberapa, biasa saja. Kamal, dia pun orang yang sederhana saja. Bukan dah lengkap dari segi kekayaan, pemilikan harta, kepandaian. Tapi seseorang cinta dengannya kerana nawal, iaitu budi baik, pekerti, taat, akhlak yang terpuji. Cuba lihat kembali. Kenapa dulu kita jatuh cinta dengan isteri? Cuba. Abang Ngaji reflect balik dengan Kak Aja, Mak Aja. Kenapa jatuh cinta dengan Abang Ngaji? 3 ni mesti lekat. Mesti lekat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, kita cinta baginda sebab 3 ini ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kerana itu, kita berbicara tentang cinta untuk kita taat. Dan satu, bila orang itu cinta, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Kita sayang dengan Nabi, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, supaya kita dapat taat sebab kita dah cinta dengan baginda. Untuk
kita tahu betapa kacak cantik baginda, ulama mengatakan hendaklah kita membaca kitab Syama'il. Dan kitab Syama'il yang paling terkenal, banyak kitab Syama'il, adalah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Nak mengenal sempurnanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banding dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, kena baca kitab Khususiyat ataupun kitab Khasa'is. Kitab Khasa'is yang paling terkenal Al-Khasa'isul Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Malam-malam sebegini, kalau di langit itu terang tidak berawan, cuba lihat bintang-bintang yang bertaburan indah, bergemerlapan, berkerdipan dengan cantik dan indah. Sedap mata memandang sehingga jiwa jadi tenang. Mana pergi bintang-bintang itu ketika datangnya siang? Apakah pergi lari ke tempat lain? Tidak. Stay tempat dia. Tapi mana perginya? Sirna kerana cahaya matahari. Para ulama mengatakan bintang-bintang yang indah bergemerlapan itu seperti umpama para nabi dan rasul, tetapi dikalahkan cahayanya oleh cahaya matahari. Itulah tampiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i, seorang penyair, beliau mengatakan, la in kana Ibrahimu khussa bi khullatin فهذا النبي أوتي حبه وقربه وإن كان فوق الطور موسى مكلما فأحمد جاز السبع فاحترق حجبه وإن فجر الينبوء موسى من العصا فأحمد أروى من أنامله رغبة وإن كلم الأموات عيسى بن مريم فأحمد في يمنه سبحة الحسبة. Kalau Nabi Ibrahim dipilih menjadi Khalilullah, maka Nabi Muhammad lebih lagi dipilih menjadi Habibullah, kekasih Allah. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Saina. Ketika menghampiri bukit ini, difirmankan, ya Musa, ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, buka kasutmu, sebab kamu menghampiri tempat yang mulia, tak layak kasut ini masuk ke tempat itu. Nabi lepas 7 petala langit. Langit pertama sampai ke 7. Sampai ke 7 langit, naik atas lagi. Itu namanya Sidratul Muntaha. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jauharatul Tauhid, karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, mengatakan pendapat yang paling tahqiq, mengatakan Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Tapi kebanyakan ulama, malah jumhur, mengatakan sampai lepas ke mustawa, lepas lagi ke makhluk yang paling besar, paling tinggi, Arash. Antaranya Al-Imam Al-Busiri, beliau menyebutkan, ثُمَّ يَرُدُّهُ مِنَ الْعَرَشِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ الْفَرَشِ. Lalu Allah kembalikan Nabi daripada Arash sampai ke pembaringan, belum lagi ia sejuk, Nabi sudah sampai. Nabi lepas 7 petala langit dengan bawa selipar, dikatakan. Sehingga satu tempat, langit yang ke-7 nak masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang sangat mulia dan tinggi kedudukan, hatta hadzal had, ya Muhammad, saya temankan kamu sampai saat ini saja. Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Daripada tadi ikut Isra, perjalanan bumi, dalam 5 tempat berhenti, ikut lagi. Pertama pun ikut 2 sampai ke 7. Kenapa sekarang tidak nak ikut sama? Malaikat Jibril mengatakan, di langit yang ke-7 nak masuk ke Sidratul Muntaha, lau khatawtu khutwatan la harabt. Kalau aku melangkah satu langkah, pasti aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah bagi kita, melainkan setiapnya ada maqam yang tertentu. Maqam malaikat Jibril yang sudah tinggi mulia itu, nak masuk ke Sidratul Muntaha, itu dikalahkan oleh maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pukul batu, keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel. Nabi tak perlu celup tangan dalam midah, tempat wuduk, keluar air daripada jari-jari yang mulia. Satu riwayat, 300 prajurit berwuduk dan minum daripada air ini. Satu riwayat, 1000 prajurit. Sehingga ulama bahas air apa yang mulia. Ada yang mengatakan air Zam-Zam, ada yang mengatakan air yang turun pada malam Jumaat daripada langit, sebab langit itu mulia. Tapi Al-Imam Al-Qustullani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, syarah kepada
Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah mengatakan, jumhur ulama mengatakan air yang paling mulia air tadi. Sebab datang daripada makhluk yang paling mulia, bukan Nabi yang paling mulia sahaja, bukan Rasul yang paling mulia sahaja, makhluk yang paling mulia alal itlaq. Famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Demikian disebut oleh Imam Al-Busiri. Kemuncak ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bashar, manusia ya, tapi baginda adalah makhluk yang paling mulia keseluruhannya. Nabi Isa boleh berbicara dengan orang yang meninggal dunia, itu wajar. Wa mal mautu illa rihlatun ghaira annaha minal manzilil fani ila al manzilil baqi. Tidaklah yang namanya kematian itu melainkan perpindahan roh daripada dunia yang fana ini kepada yang baqa nanti di akhirat. Itu wajar apabila roh dikembalikan kepada jasad. Tapi Nabi lebih lagi. Batu dekat tangan Nabi yang mulia seperti bernyawa pula, bertasbih memuji Allah. Walau ini batu. Kan lebih pelik tu. Manusia dikembalikan roh, memang manusia boleh berbicara sebab asal memang kalau ada roh memang boleh berbicara. Bila mati dia berpindah saja. Dikembalikan roh itu wajar. Nabi batu. Ini macam manusia pula boleh berbicara. Kan lebih pelik. Malah lebih pelik daripada itu ketika Nabi berhadapan dengan Bukit Uhud, baginda menyebutkan Uhudin nuhibbuhu. Uhudun nuhibbuhu. Bukit Uhud kita mencintainya. Memang wajar sebab manusia ada perasaan. Tapi yang lebih pelik, wa huwa yuhibbuna. Dan Bukit Uhud mencintai kita. Kan pelik lagi tu. Ini berlaku kepada orang yang mulia, Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini ada dalam khasais. Nak tahu akhlak baginda yang mulia, itulah yang kita nak fokuskan malam ini. Kena baca kitab sirah. Banyak sekali antara kitab sirah yang terkenal. Al-Imam Ibnu Hisham, sebelumnya Al-Imam Ibnu Ishaq, lain-lain lagi. Inilah dia 3 kategori kitab yang kena kita baca. Dan malam ini, kita nak cinta Nabi, salah satunya saya ambil. Yang nombor 3 tu, iaitu kita nak cinta Nabi sebab kita menyukai akhlak baginda yang terpuji, yang mulia, untuk kita teladani juga. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertasyabuh, ikut orang yang mulia walaupun kamu tak seperti mereka exactly, tetapi mencontohi orang yang mulia, ikuti mereka adalah satu kejayaan. Sepanjang 3 tahun saya di Radio IKIM, kalau tuan-tuan ikuti Khamis malam Jumaat, hampir setiap tahun, hampir setiap malam Khamis malam Jumaat, selama 3 tahun, saya berbicara tentang Rasulullah SAW dalam banyak segi. Antaranya saya bicarakan tentang akhlak. Jadi saya sedikit mujahadah lah, sebab saya cuba cari kitab tentang akhlak Nabi yang mengumpulkan akhlak-akhlak Nabi tu. Agak payah sedikit. Jadi kena wujud kitab hadis, wujud kitab syama'il, wujud kitab sirah, kemudian ambil, barulah kumpulkan. Maka saya nak supaya mudah-mudahan orang selepas saya tidak susah. Lalu saya kumpulkan dalam kitab ini. Ada kitabnya kat luar tapi tak bawa sekarang nak. Seindah akhlak Nabi SAW, lebih 600 hadis dah. Dia sebenarnya 600 lebih. Tapi saya letak 600 hadis sahaja. Semuanya tentang hadis kisah. Cerita praktikal akhlak yang Nabi tunjukkan. Ada 46 akhlak mulia. Agak tebal juga ya, hampir 1922 muka surat. Jadi, kitab ini besar. Tebal. Takut tidak ada himmah untuk kita khatam. Sebab itu saya buat kitab ini. Untuk tahun ini. Kecil je ni. Teladani akhlak Nabi. Kandungannya, ringkasan kepada kitab ini. Kitab ini yang besar tadi, 900 lebih ni, saya ringkaskan dalam berapa muka surat ni? Lebih kurang dalam 195 muka surat. Daripada 992 muka surat. Sebab himmah orang zaman sekarang, kalau tebal-tebal, tak baca lagi. Lihat dah pening pala. Tak baca lagi, lihat saja. Bila nak habis tak tahu. Jadi kerana itu saya tahu. Jadi, kitab ini ringkasan pada kitab besar. Siapa baca kitab ni, maksud kata seolah-olah dia dah baca kitab besar. Tapi tak puas lah. Sebab dia sebagai ringkasan saja, mukhtasar. Kalau nak lebih, dia kena baca seindah akhlak Nabi. Tapi daripada tak ada
Al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Itu kaedah. Sesuatu yang mudah, jangan sampai tak terbuat dengan yang susah. Nah, daripada tak ada, elok kita buat. Nah, kerana itu, elok kita baca walaupun dia ringkasan. Nah, ma la yudraku julluh, la yudraku kulluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksud, walaupun tak ada kena-mengena dengan yang ni. Tapi, daripada jangan tak baca semua, boleh kurang kita baca. Dan ringkasan ini, semua tajuk dalam tu, semua ada dalam ni. Nah, cuma dalam tu tajuk, satu tajuk, hadis dia banyak. Kadang-kadang ada 10 hadis. Nah, tapi buku ni saya ambil satu hadis saja. Nah, supaya tuan-tuan tahu apa yang ada dalam kitab ini. Kitab ini menceritakan tentang akhlak Nabi sahaja, fokus. Tak ada tentang sirah, Nabi lahir kat mana, berdakwah di mana, meninggal, wafat, tak ada. Itu adalah buku lain, itu dalam buku ni. Buku kelahiran Agung. Nah, kita juga buat tulisan. Jadi, akhlak yang kita nak bicarakan malam ni mudah-mudahan sempat melibatkan orang lain dan melibatkan diri bagi dia sendiri. Untuk yang melibatkan orang lain, saya sebut ni, kalau saya tak sempat nak huraikan, paling kurang tuan-tuan tahu apa kandungan dalam buku ini. Kalau saya tak sempat syarah semua, paling kurang, oh ini tajuk dia. Supaya tuan-tuan jangan lepas. Sebab kita nak kenal Nabi. Dan dalam ni semua hadis. Dan saya letakkan dekat mana riwayat siapa hadis ini. Setiap hadis. Satu pun tak ada riwayat. Supaya kita baca. Dan kebanyakan hadis ini, hadis sahih Al-Bukhari dengan Muslim. Kebanyakan. Supaya kita jangan terlepas hadirin sebagai tanda kita cinta Nabi. Paling kurang kita nak kenal Nabi. Kita sebut tadi kenal tak mungkin kalau tidak dengan ilmu. Maka kita kena ada sumber ilmu, antaranya kitab. Kalau tak mampu nak baca kitab, datang majlis begini. Untuk kita dengar penerangan tentang ilmu. Tapi memang tak puaslah. Sebab takut nanti bila kita balik, jangan kata masuk rumah. Masuk dalam kereta saja, amrun iktibari. Jadi kita takut hilang. Kena ada. Saya kumpulkan hadis-hadis yang tidak banyak sebagai ia mukhtasar, tetapi ia melibatkan akhlak Nabi dengan orang lain tentang kasih sayang. Secara umum, Nabi sayang pada umat, ada hadisnya. Sayang pada kanak-kanak. Nah, tentang khusus, Nabi kasih dan faham perasaan kaum ibu wanita. Ni sekadar tajuk-tajuk yang ni belum kupasan lagi ni. Ni tak masuk tajuk ni baru mukadimah ni. Sayang kepada fakir miskin, sayang kepada para pemuda. Saya nak bagi tahu buku ni, insya-Allah. Insya-Allah agak melengkapi walaupun bukan lengkap. Nah, tidak ada yang lengkap melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya. Ini kita berusaha untuk melengkapi. Sayang kepada makhluk yang tidak bernyawa, batang kurma yang menangis, haninul jizai, iaitu batang kurma yang menangis rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau batang kurma pun menangis rindu dengan Nabi, bukan jauh sangat. Batang kurma tu tepi tu je. Ketika dia buat mimbar baru pun menangis, patut kita lebih lagi. Sebab ini yang tidak bernyawa kenal Nabi. Ini kan pula kita. Rahmat dalam syariat. Syariat yang seimbang, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Dari segi umum, tidak ghulu keterlaluan dalam ibadah. Tidak berlebih-lebihan dalam nazar. Semua ada hadisnya. Khusus rahmat dalam wuduk, solat, puasa, haji. Itu rahmat dalam ibadah. Rahmat kepada orang kafir. Kalau orang kafir pun Nabi bawa rahmat min babil aula. Untuk orang Islam, memilih untuk dibukakan pintu taubat rahmat kepada orang kafir supaya mereka tidak diadab. Memilih supaya orang kafir di Taif yang mengasari Nabi tidak diadab. Kesempatan nanti kita akan ceritakan satu-satu walaupun tidak melengkap. Tidak mendoakan kebinasaan ataupun adab ke atas orang musyrikin. Nabi juga punya rahmat, bawa rahmat kepada binatang. Mengingatkan untuk memberi makan dan minum kepada binatang peliharaan jika mengurungnya atau melepaskannya untuk mencari makanan sendiri. Mengingatkan untuk menajamkan pisau ketika menyembelih supaya tidak menyiksa binatang. Melarang mengecap muka binatang dengan besi panas. Sebagai tanda itu tidak boleh. Melarang untuk menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran latihan memanah. Mengingatkan untuk menaikinya dengan baik supaya tidak membebankannya.
Akhlak yang ketiga yang melibatkan orang lain. Nabi memuji dan memberitahu sesuatu yang menggembirakan. Sebab manusia perlu benda sebegini sebagai satu motivation. Nabi pernah bagi tahu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Umar, law lam u'b'ith la bu'ithta ya Umar." Kalau saya tidak dibangkitkan jadi Nabi, kamulah wahai Umar menjadi Nabi. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Allah menjadikan kebenaran itu di atas lisan Sayyidina Umar. La in salaka Umar tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Umar berjalan satu jalan, syaitan pun nak ikut lain daripada Sayyidina Umar. Ini pujian Nabi kepada Sayyidina Umar dan sahabat lain. Nabi puji ahli keluarga baginda, puji kepada para sahabat. Setiap satunya ada hadis. Yang keempat, lemah lembut dan tenang, rifiq. Ini satu menzizah yang ada pada Nabi SAW. Sangat lemah lembut kepada para wanita. Lemah lembut kepada pembantu baginda. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun menjadi khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi pukul. Dan ketika aku tidak berbuat sesuatu, kata Sayyidina Anas, Nabi tak pernah tanya, lima lam taf'al hadha hakadha. Kenapa kamu tak buat ini begini? Dan kalau Sayyidina Anas bin Malik buat sesuatu, Nabi tak pernah komen, lima fa'alta hadha hakadha. Kenapa kamu buat begini begini? Tak. Sampai Sayyidina Anas rasa, Masya Allah, 10 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan 3 hari. Sebab itu kalau kita bertamu di rumah orang, usahakan jangan lebih 3 hari 3 malam. Sebab Allah tahu kesabaran seseorang 3 hari 3 malam. Isterinya mungkin berhijab, anak-anak perempuan bertudung, berhijab, berniqab, itu 3 hari 3 malam. Kekuatan itu, kesabaran itu. Masuk 4 ke atas, itu common sense sahaja. Kadang-kadang macam, bila lagi haji nak pergi tak lah? Nah, sebab itu orang Arab terkenal dengan ahlan wa sahlan. Ahlan, al-an, sirta ahlan lana. Sekarang kamu dah jadi ahli keluarga kami. A part and parcel of our family. Wa sahlan, kullu syai'in sahlun laka. Setiap sesuatu, kullu amrin sahlun. Jadi mudah makan, kami provide. Minum pun begitu, tidur pun begitu. Masuk dalam tu. Mudah. Jadi, kita begitu di rumah orang. Sebab itu ungkapan ahlan wa sahlan. Tapi masuk hari keempat, kelima, kita mula cemui. Itu biasa. Sebab itu, bertamu di rumah orang, usahakan jangan lebih 3 hari 3 malam, kecuali tuan rumah tu rasa redha. Tak mengapa. Tapi Sayyidina Anas bin Malik jadi khadam Nabi, bukan tetamu lagi, khadam Nabi 10 tahun. Sangat lemah lembut, Masya Allah. Lemah lembut baginda dengan menantu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Ada hadis tentangnya dalam ini. Lemah lembut dengan para sahabat ketika mengajar, ketika berdakwah. Nabi memaafkan kesalahan orang lain. Ada kekasaran seorang Arab Badui, sempat nanti kita cerita, memaafkan kesalahan orang Taif yang mengasari tubuh baginda Rasulullah SAW. Sebulan baginda ke situ. Seorang pun tak beriman, malah dihalau, ditikam dengan batu, tapi baginda tetap sabar. Adil dalam peristiwa Haflul Fudul, perjanjian Fudul, kisah seorang perempuan mencuri. Adil dalam pemberian kepada anak-anak, sanggup dibalas untuk berlaku adil dan beretika dalam peperangan dengan orang Yahudi. Ketika ada orang nasihat Nabi untuk adil, apa reaksi Nabi? Sebab baginda memang adil. Akhlak yang ketujuh, bijaksana hikmah dalam rumah tangga, dakwah dan tarbiyah, menegur orang yang bukan Islam. Musailamah al-Kadzab pun Nabi sangat bijaksana sekali. Mendamaikan orang yang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Mententeramkan hati orang yang berusaha dan takut, mengurus masyarakat dalam peperangan, dan selesaikan orang yang rasa tak puas hati antara golongan-golongan tertentu. Menyelesaikan kes kecurian. Akhlak yang ke-8 Nabi dengan isteri. Ini saya buat buku khas. Di samping ini, yang ini ringkas, ini buku khas untuk kita tahu bagaimana akhlak Nabi dengan isteri. Sebahagian kecil ini ada dalam buku ini. Sebahagian kecil. Tapi untuk lebih mendalam ada dalam. Ini khusus. Ini semua buku-buku baru ini.
Nabi ketika beristeri menunjukkan rasa cinta dan kemesraan, ambil berat, ajak ibadah bersama, saya habiskan ini dulu, jaga penampilan, membantu urusan keluarga, menjaga perasaan isteri, menyantuni isteri, adil terhadap isteri, menghargai pandangan isteri, menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bijaksana, mempertahankan isteri daripada fitnah dan tuhmahan, terutama sekali hadithul ifki, tuhmahan fitnah yang berlaku kepada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Seterusnya, akhlak dengan orang kafir. Ini nak menunjukkan akhlak baginda ini sangat mulia sekali. Jangankan dengan orang Islam, orang kafir Nabi berakhlak. Nabi bersoal jawab dengan orang Yahudi. Bermaksud, Nabi bagi peluang untuk bersemuka. Kalau tidak, tak perlu buang masa dengan orang sebegini. Tetapi ini akhlak. Siapa tahu mad'u orang-orang Yahudi itu masuk Islam dan dalam sejarah memang terbukti dakwah bil hal ini sangat memberi bekas. Tidak membalas orang Yahudi yang menyihir baginda. Tidak membunuh perempuan Yahudi yang ingin membunuh baginda dengan meletakkan racun pada daging panggang untuk Nabi. Tidak membalas atau membunuh orang Badui yang sudah bersedia memancung kepada Nabi. Peristiwa ini masyhur. Nanti kita lihat akhlak-akhlak mulia yang lain. Suka berbincang dan bermesyuarat, tegas dalam hukum syarak, teliti, tidak tergopoh gapah dalam memutuskan hukuman, tidak malu dalam kebenaran, mengambil berat keutuhan dalam hubungan kekeluargaan dan silaturahim, suka bersedekah, dermawan, memuliakan orang lain, mendoakan, menghargai dan ingat kebaikan orang lain, menunjukkan kegembiraan dan keceriaan. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Memuliakan tetamu. Menolong orang lain. Memenuhi dan menghormati permintaan atau hajat orang lain. Menziarahi orang sakit dan mendoakan mereka. Ini tanda tawaduk. Bahagian yang kedua melibatkan diri baginda sendiri, akhlak yang mulia untuk kita ikut. Satu, taubah, istighfar, memohon keampunan daripada Allah. Tapi bukan daripada dosa, sebab Nabi tidak berdosa, maksum. Tapi mungkin ada ketika yang Nabi lupa kepada Allah mungkin. Tetapi baginda, tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Tertutup tidur matanya tetapi tidak tertidur hatinya. Ketika keluar daripada tandas, baginda ajar kita, ghufranaka ghufranak. Keampunanmu, keampunanmu ya Allah. Apakah maksud Nabi berdosa? Tidak. Takut-takut dalam tandas tadi itu. Ada saat lupa pada Allah. Walau Nabi tidak lupa pada Allah. Begitu. Benar, siddiq tidak berdusta. Qana'ah. Merasa cukup apa yang ada. Sabar. Dalam sabar ada qana'ah. Dalam qana'ah ada sabar. Begitu juga dalam keduanya ada zuhud. Itu cuma kita kecilkan tajuk perbincangan untuk nampakkan. Walhal, ketiga-tiga ini juga ada persamaan antara satu dengan yang lain. Wara'. Tawaduk. Baginda Sayyidul Mutawadhi'in. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan angkat dia. Tak perlu diangkat diri. Kalau Allah dah angkat, seluruh manusia akan tahu. Makhluk lain pun akan tahu. Mempunyai perasaan yang halus, mudah tersentuh. Itu baginda. Syukur, Masya Allah. Sayyidatina Aisyah melihat Nabi solat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari hatta tatawarrama qadamah, sampai bengkak kaki Nabi. Kenapa? Ya Aisyah, afala akuna abadan syakura. Kenapa tidak aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitu. Nabi bersyukur menambahkan ibadahnya. Bukan setakat syukur di mulut, tetapi juga dengan amal ibadah. Amanah, dan beliau dan baginda memang al-amin sebelum daripada menerima wahyu lagi. Syaja'ah, sangat berani. Tawakal, itu kita tutupkan perbincangan tajuk dalam kitab ini. Itulah dia tajuk-tajuk hadirat yang mungkin nanti kalau nak miliki kitab ini, kira banyak jugalah, walaupun taklah paling lengkap, tapi banyak juga akhlak-akhlak yang kita sentuh. Mudah-mudahan kita tahu baca hadis dan kita teladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada yang lain memperakui akhlak baginda, cukup Allah.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat tidak menyebut wa inna Muhammadan, tak. Tetapi wa innaka, ka ini dhamir mukhatab. Bila dhamir mukhatab, itu orang yang diajak berdepan bercakap. Kalau wa innahu, itu dhamir ghaib, dia tidak ada di sini. Kalau wa innaka, seolah-olah orang tu ada di hadapan ini. Seolah-olah Allah berbicara di hadapan, berdepan. Maha suci Allah daripada berdepan. Allah bukan ada sisi macam saya ini, ada sisi, ini sisi depan saya, kanan, kiri, belakang saya, atas, bawah saya. Dan saya berada di sisi tuan-tuan, tempat, di jihad. Saya ini berada di hadapan tuan-tuan. Ada orang duduk di sini, saya berada di, mungkin kanan dia, di sini kiri dia. Begitu, tapi Allah tidak bersisi. Jadi Maha Suci Allah berdepan sebegini. Wasani'ul alami la yahwihi quturun, ta'ala Allahu an tashbihi. قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان قد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء والعرش فوق الماء وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai bumi Palestin, ketika itu ada seorang faqih, alim, lughawi, al-arif billah, Al-Syekh Muhammad Hibatullah Al-Barmaki. Beliau tulis syair ini, lalu dibagi kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau baca bagus sekali. Sebab ini aqidatul tanzih, aqidah yang membersihkan Allah daripada makhluk bertempat, bersisi. Dan kita sebutkan tadi tu, bukan di Arash, bukan di langit. Suka sangat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu beliau minta negara ataupun negeri yang di bawah Syam, iaitu Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Setiap waktu pagi akan ada seorang yang akan naik atas menara kata kita, dan akan memperdengarkan syair yang saya baca tadi itu. Tapi lebih panjang lagi. Supaya siapa yang dengar, akidah dia mantap, jangan samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu dipelajari elok-elok, maqam khaliq, maqam makhluk. Jadi mukhatab seolah-olah berdepan, Maha Suci Allah berdepan. Nak tunjuknya, ka ini adalah ka dhamir mukhatab untuk apa? Untuk ijlalin wa i'zamin. Untuk membesarkan Nabi dan untuk memuliakan Nabi. Wa innaka, seolah-olah bertemu begitu. La ala, lam itu lam zaidah, untuk menguatkan. Ala khuluqin, benar-benar kamu di atas akhlak yang azim. Akhlak yang agung. Kita kalau puji orang, paling-paling pun akhlak awak bagus. Akhlak awak terpuji. Akhlak awak mulia. Akhlak kamu tremendous. Tak pernah kita dengar orang puji akhlak awak agung. Tak pernah. Tapi Allah memuji akhlak Nabi agung. Boleh saja kalau Allah nak guna wa innaka la'ala khuluqin jayyid, khuluqin hasan. Boleh. Tapi khuluqin azim. Allah tidak menggunakan perkataan azim, melainkan memang untuk sesuatu yang besar-besar. Wa huwa rabbul arsyil azim. Arasy yang besar, sebab makhluk paling besar adalah arasy. Sekarang dipikul oleh 4 pemikul arasy ataupun 5. Nanti di hari kiamat dipikul 8. Seperti yang disebut oleh Imam Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitabnya Nurul Dhalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nanti akan dipikul arasy Tuhanmu nanti pada hari kiamat 8 malaikat. Kenapa? Sebab arasy itu sangat besar. Allah gunakan Rabbul Arsyil Azim. Karena paling besar. Begitu juga paling agung akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada siapa pun yang memuji Nabi, cukup dengan yang ini. Orang yang paling dekat dengan Nabi, Ummina Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu memuji Nabi. Sebelum lagi Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, akhlak baginda sudah mulia sebelum itu. Takut baginda balik daripada Gua Hira sebab takut dengan melihat malaikat Jibril yang memeluk baginda. Peristiwa tuan-tuan tahu,
Lalu balik ke rumah, zammiluni, zammiluni. Sepatutnya zammilini, bukan zammiluni. Sebab zammili, li itu untuk mukhatab mu'annath. Sebab isteri Nabi Khadijah. Sepatutnya zammilini, bukan zammiluni. Untuk seorang tapi diguna dhamir jamak. Ini menunjukkan untuk memuliakan orang yang dikhitabkan itu. Sebab itu disebut zammiluni. Padahal Nabi minta kepada isteri baginda seorang, asalnya zammilini. Tapi nak tunjukkan orang Arab kalau memuliakan orang lain guna kaedah jamak. Begitu. Kenapa? Inni laqad khashitu ala nafsi. Saya takutlah wahai Khadijah tentang diriku. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Kalla wallahi, tidak demi Allah. Ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghidamu selama-lamanya. Kenapa tu? Ini diterangkan oleh Sayyidatina Khadijah, akhlak Nabi yang mulia. Ini sebelum jadi ketika berada di Gua Hira itu. Belum dakwah secara terang-terangan lagi. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu menghubungkan tadi silaturahim. Wa tahmilul kalla, memikul bebanan orang-orang yang susah. Wa taqsibul ma'dum, menolong orang yang susah. Wa taqrid dhaif, memuliakan tetamu. Wa tu'ainu ala nawaibil haqq, dan kamu menolong atas kebenaran. Akhlak mulia Nabi sebelum dilantik jadi Nabi lagi. Bila dilantik dalam peristiwa ini di Gua Hira, ya sudah jadi Nabi, pendapat yang kuat, Nabi dan Rasul. Ini akhlak yang diceritakan oleh isteri baginda yang bertahun-tahun tahu isteri hal ehwal suami di rumah. Ini sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak yang terpuji. Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada orang tanya, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sa'ad ibn Hisham, bagi tahu saya wahai Aisyah tentang akhlak Nabi. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi Al-Quran. Ama taqra'ul Quran qaulallah, apakah tidak kamu baca Al-Quran firmanullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Maksud apa yang ada dalam Al-Quran itu semua ada pada Nabi, akhlak yang mulia itu. Itu maksud. Yang kedua, Al-Quran itu sangat sempurna, akhlak Nabi sangat sempurna. Sebab itu guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, beliau katakan akhlak Nabi seperti majalah yang terbuka. Saya pernah jadi penulis dalam majalah. Majalah ni hadirin, dia sebelum nak diterbit, publish, dia ada editor pertama, editor kedua, supaya zero mistake dalam tu. Hampir mustahil kita tengok salah eja, salah baris, mustahil. Untuk majalah yang bagus lah, sebab diedit banyak kali. Itu maksudnya, majalah yang terbuka, kan majalah semua orang boleh baca. Akhlak Nabi di rumah, kata Tuan Guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, guru kita semua juga, akhlak Nabi di rumah itu seperti majalah yang terbuka. Apa maksudnya? Tidak ada cacat celah. Di rumah, bukan di luar. Maaf kalau di masjid, kalau di surau, oh Masya Allah. Lembut sekali Masya Allah berjalan. Melanggar kertas, dia bukan batu. Oh sorry, Masya Allah. Haji sihat ke? Oh saya ada buat ni dengan Haji. It's okay. Semua dimaafkan. Oh bapak semua sihat. Lembut sekali. Sampai orang tanya, orang kata, siapa isteri dia ni? Untunglah dapat jumpa orang lembut lagu ni. Masya Allah. Siapa tahu 5 ekor kucing dah mati kat rumah ditendang orang tadi. Siapa tahu semua ni? Kalau tidak, isteri. Kerana itu, apa yang keluar daripada mulut isteri, itu adalah sangat benar. Tambah ada cucu 5 lagi lah. Apa yang suami buat kat rumah, apa yang isteri tak tahu. Sebab itu, saya nak buka rahsia besar malam ni. Apa? Ustaz-ustaz kalau ceramah, jarang bawa isteri. Kenapa? Abang cerita jarang. Dekat rumah siapa tahu. Kalau isteri yang bagi tahu tu, Masya Allah. Pengakuan yang tulus ikhlas. Satu. Fakta yang kedua, Sayyidatina Aisyah. Itu selalu dapat giliran malam lebih daripada yang lain. Tuan-tuan mengaji kitab Syama'il, jangan baca Syama'il sahaja, kena baca syarah. Dan yang baca syarah tu kena alim.
baru faham elok. Setiap selepas asar, Nabi akan pergi ke setiap rumah isteri baginda. Kenapa? Rumah isteri baginda, isteri-isteri baginda, itu surrounding Masjid Nabawi je, bukan jauh-jauh. Section 7, Section 8, Kuala Kangsar, satu di Kuala Ketil, satu di Selangor dah. Dia ada surrounding begitu je. Sebab itu Nabi selepas asar, Nabi akan pergi ke rumah isteri. Ini pertama, kemudian kedua tanya apa khabar, semua kelengkapan cukup, khair ya Rasulullah, naam, Assalamualaikum, pergi yang lain pula, ni pula, ni pula. Setiap selepas asar. Dan Nabi akan berada di rumah isteri yang menjadi giliran pada malam itu. Satu. Yang kedua, setiap selepas Isyak, sekali lagi, Nabi akan kumpulkan isteri-isteri baginda di satu rumah yang rumah baginda menginap pada malam itu. 1 jam lebih, mungkin setengah jam berbincang. Barulah yang lain pergi ke rumah masing-masing. Nah, itulah yang Nabi buat kalau Nabi tidak musafir, tidak pergi perang dan tidak pergi dakwah. Yang selalu dapat giliran 2 malam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab Ummina Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, beliau ketika Nabi kahwin dengan beliau umur 65 tahun. Satu riwayat 66 tahun. Beliau selalu bagi giliran malamnya kepada Sayyidatina Aisyah. Sebab itu Ummina Sayyidatina Aisyah Muhammad selalu dapat yang lebih ni tercabut. Siapa yang rakam ni tercabut? Jadi Sayyidatina Aisyah paling banyak melihat hal ehwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang paling faqih adalah Ummina Sayyidatina Aisyah. Karena itu, kalaulah beliau menyebut statement kana khuluquhul Quran, itu sangat benar, sangat tepat. Sebab itu dilihat sendiri oleh beliau. Sayyidina Anas bin Malik, ketika Nabi sampai di bumi Madinah, umur beliau 9 tahun. Lalu ayah beliau, Abu Talha, bawa, Ya Rasulullah, inna Anasan gulamun kayis. Ya Rasulullah, Anas 9 tahun kecil. Seorang budak yang cerdas. Faliyakhdumka. Nanti dia akan jadi khadam kepada Tuhan. Lalu doakan untuknya. Nabi doakan. Allahumma atil umrahu wa akfir amwalahu warda anhu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Umur Sayyidina Anas hampir 100 tahun. Wa akfir awladahu. Banyakkan anaknya. Anak Sayyidina Anas sangat ramai sekali. Dengan isteri bukan seorang tapi beberapa. Banyakkan hartanya. Tidak ada orang yang 2 kali buah kurma, kebun kurmanya berbuah 2 kali melainkan Sayyidina Anas. Dan radaidah dia memang para sahabat mendapat pangkat taradhi. Radhiyallahu anhum wa radwan. Itu berkat doa Nabi kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas umur 9 tahun ketika Nabi wafat, beliau berumur 19 tahun. Bermakna beliau menjadi khadam 10 tahun. Apa kata beliau? Fakhadamtuhu fi safari wal hadar. Lalu aku menjadi khadam kepada Nabi ketika hadir, tak bermusafir, dan ketika musafir. Ma qala li syai'in sana'tuhu, tak pernah Nabi kata apa yang aku katakan, apa yang aku buat, lima sana'ta hadha hakadha, kenapa kamu buat begini-begini. Wa la li syai'in lam asna'hu, dan benda yang aku tak buat, Nabi tak pernah komen. Lima lam tasna' hadha hakadha, kenapa kamu tak buat begini-begini. Ini maksudnya apa ni? Bukan maksud kita tak boleh nak bagi saranan kepada pembantu, kita tak. Tetapi Nabi orang yang sangat lembut, sehingga ada perkara yang tak perlu Nabi nak arah, Nabi tak komen, supaya pembantu Nabi jadi rasa senang hati. Dalam bab kasih sayang, Nabi sangat sayang kepada umat. Umat Nabi ada 2, satu ummatul hidayah, umat yang mendapat hidayah, alhamdulillah kita semua. Tapi jangan lupa hadirin, ada ummatul dakwah, umat yang perlu kita dakwahkan. Jiran-jiran kita lah yang sebelah rumah tu, yang bukan Islam. Saya ada jiran depan, India dengan China. Jadi dakwah mereka itu taklah semestinya pergi ke rumah, ketuk pintu, bawa mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari kawan tu. Tapi dakwah bil hal. Panggil, apa khabar Mr. Wong, sihat today, how are you today. Kita bersembang dengan dia. Itu dakwah bil hal. Itu perlu tu hadirin. Nabi sangat bimbang kalau umat diazab. Walhal dah selesai,
urusan dakwah itu sudah selesai. Nabi selepas dakwah pun lagi takut umat diazab. Kenapa? Nabi sangat sayang kepada umat. Ketika Nabi membaca ayat tentang Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka sesiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Maksud kata Nabi Ibrahim pasrah. Ya Allah, saya dah berdakwah banyak dah ni. Berhala-berhala yang Namrud ataupun Namrud sembah dan yang lain itu saya dah dakwah, tapi begitulah. Siapa yang ikut saya, maka mereka menjadi golongan saya. Seolah-olah siapa yang tak ikut, itu urusanmu ya Allah. Gitu. Nabi lebih daripada itu. Bukan nak compare baik dengan tak baik, tak. Dua-dua baik, tapi ini lebih lagi kualiti. Nabi tak nak lepas umat begitu sahaja. Begitu pun demikian Nabi SAW baca ayat tentang Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, setelah banyak berdakwah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksud, ya Allah, kalau engkau ampuni mereka itu, maka engkau kalau sesungguhnya jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Jika kamu mengampuni mereka, mereka adalah sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi bijaksana. Seolah-olah saya sudah berlepas diri. Sebab saya dah berdakwah, begitu. Itu kepada kebijaksanaan-Mu, ya Allah. Nabi sebenarnya lebih lagi. Bukan hanya biarkan sebegitu, tanpa mengurangi darjah kebesaran kedua orang Nabi ini, tidak. Tetapi nak tunjukkan Nabi lebih lagi. Hatta umat yang sebegini pun, Masya Allah, Nabi katakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Fabaka, lalu Nabi menangis. Wabaka, Nabi menangis. Allah mengatakan, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Pergi kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam. Sedangkan Tuhanmu mengetahui. Fasalhu, tanya. Ma yubki? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Malaikat Jibril datang, tanya. Lalu Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, ya Jibril, idhab ummati ummati. Umatku, umatku. Nah, kerana Nabi menangis, takut umat diazab. Walhal, setelah berdakwah itu, sudah lepas kewajipan. Tapi Nabi sayang juga kepada umat. Jangan sampai diazab. Nah, sebab itu Nabi menangis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tapi nak bagi tahu bahawa ini jaminan daripada Allah. Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergi kepada Muhammad. Faqul, katakan, inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uka fi. Satu riwayat cukup nasu'uka. Wahai Jibril, pergi jumpa dengan Muhammad dan katakan sesungguhnya kami akan menjadikan kamu redha, suka dengan umatmu dan tidak akan membuatkan umatmu sedih. Itu Nabi jadi rasa suka. Sampai Nabi difirmankan oleh Allah, fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Wahai Muhammad, Allah yang tenteramkan. Janganlah pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu sebab Nabi rasa sedih kerana menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Nabi tak nak, kalau boleh jangan mereka diazab jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Walhal, tanggungjawab Nabi sudah selesai. Nabi tidak mendoakan keburukan untuk umat. Apabila Tufail bin Amr Ad-Dawsi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Daus, suku Daus ini, inna Dausan asat wa abad. Mereka ini ingkar dan enggan masuk Islam. Fada'ullah alaiha. Doakan keburukan atas mereka. Dikatakan halakat Daus. Mereka mengatakan, maaf bahasanya, celakalah Daus itu. Sebab tak terima dakwah Nabi. Apa kata Nabi? Nabi tak sebut pun tak elok. Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka dalam keadaan Islam. Sebab itu sebahagian mereka juga masuk Islam. Baginda sangat memahami perasaan kaum ibu. Nabi sebenarnya nak solat panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Lalu aku dengar tangisan bayi. Fa ukhaffifu min syiddati wajdi ummihi bihi. Lalu aku pun meringankan, pendekkan solat, takut ibunya gelisah dengan tangisan. Nabi malah sayang kepada binatang. Nabi pernah dalam satu musafir,
Lalu Nabi lihat ada burung yang mengepak-ngepak sayap. Rupanya anak burung ini diambil oleh sebahagian sahabat. Nabi marah. Man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang memisahkan induk burung ini dengan anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembali balik. Bagi balik padanya. Masya Allah. Nabi pernah lihat ada sarang semut. Itu dibakar. Nabi marah. Man harraqa hadhihi. Siapa yang bakarkan ini? Para sahabat. Nahnu kami, sebab sahabat tak pernah berbohong. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan, ma kunna nakdhibu wa la na'riful kadhiba. Kami tak pernah bohong dan kami tak tahu apa bohong. Ini sahabat. Kami tak pernah bohong dan tak tahu bohong itu apa. Masya Allah. Nah, ini sahabat, kumpulan golongan yang Nabi pernah puji, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun-qurunku, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Lalu kata Nabi, innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin-nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak wajar untuk diadab sesuatu itu dengan api, melainkan Tuhan yang punya api, Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan diadab gitu. Jangan dibakar-bakar sarang semut tadi. Nabi sangat rahmah. Saya rasa tak sampai habis slide saya ini. Saya cuba untuk sampai paling lambat pun 9-10. Rahmat. Nabi memilih supaya orang kafir di Taif yang mengasihi Nabi tidak diadab. Ini ceritanya panjang ni. Ketika Nabi sebulan di situ, seorang pun tidak menerima dakwah Nabi. Sehingga ada malaikat datang, malaikat Jibril mengatakan bahawa malaikat gunung minta izin untuk berjumpa. Fa'udhinalah, diizinkan. Lalu apa yang berlaku? Ya Muhammad, kata malaikat gunung. Faqala dhalika fima syi'ta. Beritahu apa sahaja. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Ya Muhammad, kalau kamu bagi saya arahan, dua gunung akhshabain, dua gunung besar ni, saya hampap gunung ini ke atas kepala penduduk-penduduk Taif sebab mereka mengasarimu. Apa kata Nabi? La, Nabi mengatakan, bal arju an yakhrujallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Hadis yang lain, la inni uridu an yakhrujallah min aslabihim man yatawalla hadzal amr wa man yaqulu la ilaha illallah. Tak, jangan. Aku inginkan kalau sekarang mereka tak terima, tak apa. Tapi nanti anak cucu mereka. Tuan, kalaulah Nabi kata ya, pasti tidak ada Taif dalam peta Saudi sekarang. Walau sekarang kan kita boleh pergi ke Taif, dia sejuk, yang saya dah pergi dah, alhamdulillah, macam Cameron Highland. Kalaulah Nabi kata ya, habis Taif sampai tak ada. Masya Allah. Sebab itu Imam Syafi'i pernah dikata orang, walau siapa Imam Syafi'i? Inna Quraisyan yamla'u tibaqan ardi ilmuhu. Sesungguhnya ada orang Quraisy, bangsa Quraisy, ilmunya memenuhi dunia. Kata Imam Ahmad, orang ini adalah guruku Imam Syafi'i. Ketika ada orang mengata Imam Syafi'i begini-begini, ini sebagai azimat para pendakwah. Kalau kita di jalan yang benar, kalau apapun orang kata begini-begini, sabar. Nabi pun begitu juga. Lalu Imam Syafi'i pernah kena begitu. Dan baginda kan turiah Nabi. Ketika orang kata pada Imam Syafi'i, wahai Imam, ada orang kata kamu begini-begini, mengata kamu yang tak elok dan sebagainya. Imam Syafi'i tabayun dulu. Betulkah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau orang fasik datang berbuat gembira, jangan percaya. Tanya dulu, betulkah? Orang itu kata betul. Memang dia katakan Tuhan begini-begini. Dan Tuhan Imam Syafi'i kata apa? Qad qila anna Allah dhu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyun huda kaifa ana. Allah itu dikatakan punya anak. Nabi itu dikatakan seorang bohong. Allah tidak selamat daripada lidah hambanya. Demikian Nabi yang mulia, kaifa ana, saya lebih lagi. Gitu nah. Jadi ini Nabi, Masya Allah. Siapa tahu? Memang betul sekarang, alhamdulillah, Taif kalau tuan-tuan pergi, itu kalau mungkin dikatakan semua sudah masuk Islam berkat kesabaran Nabi SAW. Akhlak yang ketiga, mungkin kita sampai yang kelima saja ya. Nabi memuji, bagi tahu sesuatu yang menggembirakan. Nabi puji para sahabat. Antaranya Nabi katakan, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah
وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Ini al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. Ada 10 orang yang Nabi khabarkan berita gembira masuk syurga sebelum meninggal lagi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah, Sayyidina Zubair ibn Awam, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id ibn Zaid, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tuan-tuan bacalah kisah hidup mereka, kita ambil juga tauladan sebab mereka ahli syurga. Kena belajarlah apa yang ada pada mereka itu. Nabi sangat lemah lembut dan tenang sekali. Orang yang tak tahu ilmu agama, orang ini kencing di dalam masjid Nabi. Lalu sahabat nak pukul dia. Nabi katakan, la tuzrimu, jangan kamu hentikan kencing dia. Da'u, biar dia kencing. Fatarakuhu hatta bala. Hatta bala. Dia pun kencing sampai habis. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Satu, masjid zaman itu pasir. Jadi kalau kencing dekat situ, dia tak mengalir tempat lain. Dia tahu tu sajalah. Satu, dua. Kalaulah tengah kencing tadi, orang duk sedap kencing, sahabat main nak pukul, dia pakat lari ya. Pakat lari, habis satu masjid kena ajak kencing. Itu hikmah Nabi. Gitu. Jadi lepas tu, habis dia kencing, baru Nabi pergi jumpa. Nabi mengatakan, inna hadhil masjid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid ini tak eloklah untuk sesuatu macam kencing ni dan juga kotoran. Gitulah. Innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil Quran. Masjid ini untuk berzikir kepada Allah, solat dan membaca Al-Quran. Lalu Nabi suruh sahabat ambil macam timba lah, lalu menyiram tempat itu. Nabi maafkan kesalahan orang lain. Seorang badui ini, dia datang nak minta hutang kepada Nabi SAW. Lalu dia tarik lidak macam saya ni, Nabi bakar lidak, ada berbekas di tepi Nabi, leher, dekat leher Nabi itu. Lalu dia kata, Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi 'indak. Wahai Muhammad, ini bukan minta hutang tapi nak minta barang. Perintahkanlah kepadaku harta Allah yang ada pada sisimu. Murli min malillah alladhi 'indak. Ini bahasa kasar. Kalau bahasa lembut, murli min malik, bagikan hartamu padaku. Ini bagikan harta Allah yang ada padamu. Seolah-olah tidak menidakkan harta itu milik seseorang. Nabi faltafata, Nabi pun iltifat itu Nabi menoleh. Dalam kitab Syama'il, kalau Nabi menoleh, idza iltafata faltafata bi kulli jasadi. Begini. Nabi kalau orang bagi salam di sini, dalam keadaan Nabi menghadap sebegini, bagi dia akan buat begini. Dan berbicara orang itu menghadap sebegini. Sebab Nabi nak jaga hati orang itu. Nabi tak cukup kalau contoh orang bercakap kat sini, Nabi bercakap kat sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar? Baik, tapi mata terni. Itu tanda sombong. Nabi begini. Masya Allah. Jadi itu yang Nabi buat. Fadhahika. Suka pula Nabi. Thumma amara lahu bi'ata. Nabi pun minta sahabat bagi. Masya Allah. Kalau tak boleh sangat marah dengan dia tu. Sebab dia datang majlis orang, bukan majlis dia. Kalau nak marah lah patut sangat. Tapi Nabi value added. Sabar lagi dan bagi lagi. Nabi sangat bijaksana dalam mentarbiyah, menasihati dengan uslub, qiyasi, perbandingan yang penuh hikmah. Ya Rasulullah, orang itu ingin berzina. Nabi tahu dia baru masuk Islam dan Islamnya tak kuat. Nabi tanya, atuhibbuhu li ummik? Kamu mau tak kalau orang buat benda zina dengan makmu? La wallah, tak mau saya. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Orang pun tak mau kalau mak mereka dibuat zina seperti itu. Afatuhibbuhu li banatik? Kamu mau anak kamu orang buat macam tu, berzina seperti mana kamu nak berzina dengan orang? La wallah ya Rasulullah. Tak, saya tak mau ya Rasulullah.
Nabi mengatakan walan nasu yuhibbunahu libanatihim. Orang pun tak mau kalau anak mereka jadi mangsa dibuat benda zina itu. Itu namanya uslub qiyasi. Lalu orang tu fikir, betul juga no? Akhirnya dia tak berbuat zina itu. Akhlak Nabi dengan isteri, tuan-tuan yang saya sebutkan tadi, ini gambaran yang saya dapat dekat Masjid Nabawi. Dekat 15 minit daripada Masjid Nabawi, kalau tuan-tuan ada kesempatan, pergilah Museum Madinah. Di situ ada replika, walaupun tidak setepatnya, tetapi boleh kita tasawur gambaran yang begitu. Nah, begini yang saya sebut tadi tu. Dulu, rumah-rumah isteri Nabi tak dipanggil rumah. Tapi apa? Tapi hujurat. Hujurat ia berasal dari perkataan hajar. Hajar tu batu. Kalau ia tak dapat dibuat binaan 4 segi, contohnya dia melengkung, itu tak dipanggil hujurah, tapi dia dipanggil hajur. Sebab itu kita lihat hajur Ismail. Tapi kalau dibuat tinggi, dia jadi macam 4 sudut, tu namanya hujurah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hujurah tu bilik. Ya, rumah isteri-isteri Nabi bilik. Humble. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu, nak bangun rumah kita sekarang. Sebab itu, rumah ini dia panggil hujurah. Bukan manzil, bukan bait, bukan qasar. Qasar itu kan palace. Subhanallah. Inilah gambaran rumah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang saya sebut tadi tu. Kalau setiap lepas petang Nabi pergi ke setiapnya tu. Rumah Sayyidatina Fatimah, sebelahnya rumah Aisyah, di belakangnya Ummu Saudah, Ummu Salamah, surrounding begitu. Lepas Isyak pun Nabi pergi gitu juga. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok ni, betul lah yang dalam syarahnya tu, Nabi pergi ke setiap rumah isteri Nabi setiap petang. Ada juga kaedah, sebab nak menghafal nama-nama isteri Nabi ni bukan senang. Ada sebagian ulama bagi kaedah khassun ma'a jazarin sihha. Sebab ini kaedah sahaja, ijtihadi, untuk lebih senang faham. Khassun ma'a jazarin sihha. Sayur sawi kalau makan dengan lobak merah, sihat tubuh badan. Jadi kha tu Sayyidatina Khadijah, sin Sayyidatina Saudah, mim Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah, ain Sayyidatina Aisyah, jim Sayyidatina Juwairiyah, zai Sayyidatina Zainab, ada 2 binti Jahash dengan binti Khuzaimah, ra ummina Sayyidatina Ramlah, sad Sayyidatina Safiyah, ha Sayyidatina Hafsah, dan ha Sayyidatina Hind. Ini kubur mereka, kubur mereka. Saya ada menulis peta ini dan banyak dah orang kongsikan. Saya tulis peta di mana kubur isteri Nabi dan anak-anak Nabi yang sebagainya. Ini kubur mereka, maqam mereka. Ini kubur Sayyidatina Khadijah dekat Ma'lah. Yang sekarang dah tak ada kubah dah. Ini kuburnya, petak tu nombor 104. Hafalkan yang ini. Boleh dah ziarah nanti. Pintunya warna kuning tu atas. Ini kubur Sayyidatina Maimunah. Di tepi jalan sebelum nak sampai ke Masjid Aisyah dekat Tanim, sebelah kanan. Nabi mencium semua isteri baginda setiap hari. Nabi memanggil isteri baginda dengan panggilan yang baik. Kadang-kadang Nabi panggil Sayyidatina Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Sebab beliaulah satu-satunya gadis yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar itu kunyahnya Abu Bakar. Walhal nama beliau sebelum Islam Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ketika masuk Islam, Nabi tukar nama Abdul Ka'bah jadi Abdullah. Itu nama sebenar Sayyidina Abu Bakar. Tapi jarang kita tahu. Selalu kita tahu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Paling kurang 4 sebab. Kata ulama, 1, Bakar itu kaum. Jadi Abu Bakar ketua kaum kerana beliau memang ketua kaum. 2, beliau adalah ayah kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah gadis, abu, bapa, bikir itu gadis, bapa gadis, merujuk kepada Sayyidatina Aisyah. Siapa? Bapa beliau, Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, Bakar itu bikir, cepat, laju dan pantas. Sahabat-sahabat lain sebahagiannya ketika Nabi dakwah, mereka ambil masa mungkin 2-3 hari, fikir dulu baru terima dakwah. Tapi Sayyidina Abu Bakar on the spot terus terima dakwah. Sebab itu beliau dipanggil Abu Bakar.
bapa cepat, laju dan pantas. Itu paling kurang kenapa disebut Abu Bakar. Aisyah, itu maksudnya kehidupan, sebab Sayyidatina Aisyah menggembirakan Nabi di ketika sedih, memberikan ketenangan dalam kehidupan. Nabi menolong isteri baginda di rumah. Kana sallallahu alaihi wasallam basyaran minal bashar. Nabi manusia macam biasa. Yafli thawbah, menjahit bajunya, wa yahlibu syatah, memerah susu kambingnya, wa yakhrimu nafsah, Nabi melayani dirinya sendiri, ambil air, tampal ataupun jahit, kasut dan sebagainya. Jadi semuanya ada dalam kitab ini tadi. Saya ingat setakat ini dulu, banyak lagi kalau nak cerita. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini. Juga kita terdadani akhlak Nabi-Mu, lengkap sebenarnya. Kemudian kalau nak tahu tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab ini. Saya tak tahu dia dijual di luar ke tak, tapi kitab ini tentang sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir sampai wafat. Lengkap dalam kitab ini. Siap dengan umur Nabi berapa, tahun berapa. Ini kitab tentang akhlak Nabi dengan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua empat ini bolehlah tuan-tuan dapatkan di luar sana nanti kalau ada lah. Saya difahamkan ada kawan saya bawa ini. Yang terakhir, ini buku terbaru saya juga. Saya ambil kesempatan nak cerita sikit lah. Buku ini tentang asas-asas fardu ain. Inilah dia, ilmu fardu ain yang wajib kita ketahui sebelum tutup usia. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Saya namakan buku ini dengan Nur Al-Fahmi. Nur cahaya. Al-Fahmi kefahaman. Sebenarnya ini adalah dua orang guru saya. Nama dua orang guru saya. Nur ni Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Bajari. Sebagai tanda sayang, kasih saya hormat dengan keduanya sebab banyak mengajar saya tentang kehidupan, ilmu, adab dan cara menyayangi Rasulullah SAW. Saya abadikan nama keduanya dalam buku saya ini. Al-Fahmi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Bajari An-Nadwi Al-Maliki. Buku ni cuma cerita tentang tiga ilmu yang fardu ain sahaja. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu aqidah dan ilmu tasawuf. Dan yang tahap fardu ain sahaja. Dia bukan semua cerita. Sebab kalau cerita ilmu tauhid, fiqh, banyak benda nak kena cerita. Tapi buku ni cerita tentang tahap fardu ain je. Yang lain tak. Kerana fardu kifayah. Ilmu fiqh pun sama. Banyak benda nak cerita. Tapi dalam buku ni cuma kumpul tahap fardu ain saja. Yang lain fardu kifayah. Demikian ilmu tasawuf, banyak nak kena cerita. Tapi dalam kitab ni cuma tahap fardu ain saja. Yang lain itu fardu kifayah. Lalu semua tiga ni saya kumpulkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita.